أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Sidang penonton yang dimuliakan, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita sekali lagi merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu dalam silsilah kuliah online Akademi Tarbawi insya-Allah. Dan pada petang ini kita akan menyambung kembali kuliah kita daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Muslimin muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan, alhamdulillah baru-baru ini kita telah pun menyambut Hari Raya Aidil Adha ataupun kita kata Hari Raya Korban. Alhamdulillah, dengan menyambutnya Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban ini, secara tak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita dengan perjuangan, dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan kisah perjuangan dan pengorbanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun mendengar beberapa siri yang sama-sama kita mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan insya-Allah pada petang ini dengan kesempatan yang ada, dengan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, marilah sama-sama kita ingat memperingati di antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi dengan kisah-kisah yang termaktub ataupun dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memahami akan kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran ini akan menjadi pedoman, akan menjadi pembimbing, akan menunjukkan kita jalan untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Untuk kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas
muka bumi ini. Dan itulah dua tugas utama ataupun dua tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan kita semua di atas muka bumi ini, insya-Allah tak lain tak bukan dalam rangka untuk kita menggalas dua tugas utama, iaitu tugas untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tugas untuk kita menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Jadi dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang banyak. Terdapat kisah-kisah para anbiya yang diceritakan, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk sama-sama kita mengambil faedah, untuk sama-sama kita mengambil pengajaran. Mudah-mudahan dengan kita memahami kisah-kisah yang dipaparkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini akan menjadi bekalan kepada kita untuk kita terus-menerus kita kata menjadi hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita akan menyambung kembali tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini ada beberapa part ataupun beberapa bahagian, dan alhamdulillah kita telah pun melihat part yang pertama hinggalah part yang keempat sebelum ini insya-Allah. Dan pada petang ini kita kira ini merupakan siri yang ke-6 daripada kuliah dengan kita menggunakan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini, dan insya-Allah pada petang ini kita akan menyambung lagi pada bahagian yang kelima ataupun pada part yang kelima, iaitu jawapan Azar kepada anaknya Ibrahim. Kita nak tengok dekat sini bagaimana jawapan seorang ayah kepada anaknya Ibrahim. Seperti mana yang kita tahu sebelum ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada ayahnya sendiri dalam rangka untuk nak mengajak ayahnya ini kembali kepada agama tauhid, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga yang kita tahu, pendekatan ataupun cara Nabi Ibrahim ini mengajak ayahnya dengan begitu lemah lembut, dengan begitu menjaga adab yang tinggi, begitu sopan dalam dia berinteraksi ataupun dalam dia mengajak berdakwah kepada ayahnya sendiri untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti mana yang kita tahu, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran dalam surah Maryam. Kita baca dah sebelum ini daripada ayat yang ke-41 hinggalah ayat yang ke-45, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Ibrahim ini mengajak ayahnya dengan menyebut ya abati. Ya abati dengan makna wahai ayahku. Nak menjelaskan kepada kita betapa kita kata betapa lemah lembut dan sopannya Nabi Ibrahim ini apabila berbicara, bercakap dengan ayahnya sendiri. Jadi pada petang ini kita nak tengok selepas Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dengan lemah lembut, dengan menggunakan uslub ataupun cara pendekatan yang sangat kita kata sangat baik
sangat halus. Jadi apa jawapan daripada Azar bila mana melihat anaknya mengajak, berusaha untuk mengajak diri dia kepada agama tauhid, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi juga daripada surah Maryam juga ayat yang ke-46. Mari sama-sama kita membacanya dan melihat maknanya terlebih dahulu. Jawapan Azar kepada anaknya Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Artinya, berkata ayahnya, iaitu ayah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim berusaha mengajak dia dengan penuh lemah lembut. Kemudian apa jawapan Azar? Berkata ayahnya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tak sukakah kamu? Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurejam. Itu balasan. Itu kita kata jawapan ataupun respon daripada seorang ayah apabila anaknya mengajak untuk dia kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayah Nabi Ibrahim kata, jika kamu tidak berhenti dalam usaha kamu untuk mengajak aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya kamu akan kurejam. Maknanya ayah Nabi Ibrahim ini akan la arjumannak. Allah kata maka niscaya kamu akan kurejam. Itulah kata-kata ayah Nabi Ibrahim. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Maknanya ayah Nabi Ibrahim minta Nabi Ibrahim beredar. Pi jauh-jauh. Aku tak nak tengok muka kamu. Itu di antara kita kata jawapan Azar, jawapan seorang ayah apabila anaknya Ibrahim berusaha untuk mengajaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mana kita membaca ayat ini dan kita relate dengan ayat yang sebelum daripada ayat 46 ini, daripada ayat 41 hinggalah ayat yang ke-45 daripada surah Maryam ini, kita tengok betapa lemah lembutnya Nabi Ibrahim bercakap dengan ayahnya, mengajak ayahnya untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu kita kata nasihat ataupun kita kata ajakan yang penuh lemah lembut daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim ini Allah jelaskan dalam surah Maryam ini memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati, wahai ayahku, dalam rangka untuk nak bagi tahu kepada ayahnya bahawa yang sedang mengajak ayah ini adalah anak. Aku ni seorang anak sedang mengajak ayah. Sebab itu diulang kita kata perkataan ya abati itu dalam ayat dalam surah Maryam ini sebanyak 4 kali. Sehingga nak bagi ayah dia ni rasa
ayah Nabi Ibrahim ni rasa yang sedang duk ajak ini bukan orang luar, bukan siapa-siapa, tetapi anakmu sendiri. Itu tengok bagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihi salam nak mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok jawapan Azar seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan bahawa jawapan Azar ini jawapan yang penuh dengan keangkuhan, jawapan yang menunjukkan bahawa dia masih tak nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Azar ataupun ayah Nabi Ibrahim ini, jika tidak engkau berhenti daripada memperlecehkan Tuhanku, jika engkau berusaha terus memujuk aku untuk meninggalkan ibadah kepadanya, iaitu kepada kita kata berhala-berhala yang mereka cipta, maka apa jawapan Azar ini? Aku akan merejammu dengan batu. Lempak batu, maknanya akan merejam dengan batu. Tinggalkanlah aku beberapa waktu, iaitu beberapa waktu yang lama. Pergi daripada sini. Itu jawapan balas daripada Azar ataupun ayah Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim menggunakan uslub ataupun pendekatan ataupun cara yang lembut. Jadi kita dapat belajar daripada Nabi Ibrahim ini, dalam berdakwah ini di antara sifat yang penting yang perlu ada kepada seorang dai, yang perlu ada kepada seorang pendakwah adalah sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut. Jadi bercakap seorang dai ini, bercakapnya kena halus. Bercakapnya kena ada seni. Bercakapnya kena sopan santun. Bercakapnya kena lemah lembut. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Ibrahim. Jadi ini Nabi Ibrahim ini dia bukan bercakap dengan orang yang telah pun beriman ni, dia bercakap dengan ayahnya yang pada ketika itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana kita baca dalam ayat yang lain daripada surah An-Nahl, kalau tak silap saya, surah An-Nahl ni Allah menjelaskan tentang bila mana dalam berdakwah ini Allah kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Rabb kamu bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah minta kepada para pendakwah. Siapa para pendakwah itu? Kitalah sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang Muslimah ini, kita sedang menggalas tugas sebagai seorang pendakwah. Jadi Allah kata nak seru kepadaku, nak seru kepada agamaku, nak seru kepada orang lain untuk beriman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabb kamu dengan cara berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan peringatan-peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidal dan berdebatlah dengan mereka
dengan cara yang paling baik. Sehingga kan ayat ini juga menjelaskan sehingga kan dalam berdakwah, dalam menyeru kepada orang yang tidak beriman ini, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita cakap elok-elok, cakap baik-baik, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Apatah lagi bila mana kita berhadapan dengan orang-orang yang beriman, berhadapan dengan orang-orang Islam, berhadapan dengan saudara-saudara mara kita yang seiman, yang seakidah. Dengan orang yang tidak beriman pun Allah Subhanahu Wa Taala minta kita cakap molek-molek, cakap elok-elok. Apatah lagi dengan saudara kita yang seiman, yang seakidah, yang kita kata seagama ini, maka kita nak kena bercakap dengan baik, nak kena menyeru dengan baik. Lebih-lebih lagi dalam rangka untuk kita memberikan nasihat kepada mereka. Jadi kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang da'i, sebagai seorang da'iyah, ini di antara yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun dia seru, kita kata dengan penuh kelembutan, kemudian mendapat pula balasan ataupun jawapan daripada Azar ayahnya dengan jawapan yang sebaliknya, yang bukan begitu yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian apa jawapan Ibrahim terhadap bantahan ayahnya? Bila mana ayahnya membantah, bila mana ayahnya memberikan satu, kita kata macam mengugut gitu, macam satu benda yang dalam rangka untuk nak gertakkan kepada Nabi Ibrahim, dan minta Nabi Ibrahim untuk beredar daripada berada di hadapan ayahnya pada ketika itu. Apa jawapan Nabi Ibrahim terhadap bantahan Azar ataupun terhadap bantahan daripada ayahnya? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam juga, sambung juga dalam surah Maryam. Kita tengok insya-Allah ayat yang seterusnya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita jawapan Ibrahim terhadap bantahan ayahnya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Tengok orang yang nak baling dia dengan batu tu, apa dia jawab? Apa dia jawab balik kepada ayahnya? Qala salamun alaika. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan dan kebahagiaan kepada ayahnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati ayahnya untuk menerima agama tauhid, agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ayahnya, agar Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan, kita kata, hidayah ini dalam usaha Nabi Ibrahim ini dalam rangka untuk nak mengajak ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya
dia sangat baik kepadaku. Ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan. Ibrahim tidak menentang ayahnya dengan penolakan yang jelik. Maknanya tak balas, kita kata, perkataan ayahnya itu ataupun bantahan ayahnya itu dengan bantahan juga. Tak balas bantahan itu dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dan tidak melanjutkan perdebatan dengan ayahnya. Akan tetapi, dia hanya berkata, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Semoga kamu mendapat keselamatan dan juga kebahagiaan. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi ini perkara yang sangat-sangat kita kata payah ataupun sulitlah untuk kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah, lebih lagi sebagai seorang pendakwah untuk kita berusaha, kita kata, membalas sesuatu perkara yang tidak baik, tetapi nak balas dengan perkara yang baik. Apa yang orang buat tak baik kepada kita, itu kita nak kena usaha untuk balas balik dengan perkara kebaikan. Yang ni yang kita nak sama-sama hayati. Nak sama-sama kita belajar pada petang ini. Kalaupun kita bila mana kita nak mengajar orang, nak berusaha untuk nak mengajar orang berdakwah kepada manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu di sana banyak kita kata cabaran, banyak ujian, banyak dugaan, banyak kita kata kata-kata yang orang tak suka kepada kita. Jadi bagaimana kita nak membalas akan kata-kata yang tak baik itu? Sepatutnya kita sebagai seorang dai nak kena berusaha untuk balas balik dengan balasan yang baik. Dengan ucapan yang baik, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Membalas kejelikan dengan kebaikan. Iaitu aku tidak menjawab dengan sesuatu yang tidak engkau suka. Akan tetapi akan berdoa kepada Rabbku agar mengampuninya. Sesungguhnya dia amat lembut padaku. Itu kita kata respon balas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sambung lagi juga dalam surah Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, ceritakan kepada kita bagaimana kita kata respon Nabi Ibrahim setelah mendapat bantahan daripada ayah dia sendiri. Apa Allah kata? Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah. Wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu. Ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana ayah dia minta untuk beredar, maksudnya beredar daripada aku ini, wahjurni maliya, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akan menjauhkan diri darimu, kata Nabi Ibrahim, dan dari apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan terus berdoa supaya ayahnya ini mendapat hidayah, supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa
dengan berdoa kepada Tuhanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita tengok ayat yang ke-47, kemudian disambung lagi dengan ayat yang ke-48 ini, dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, dalam tafsir Al-Qurtubi ini menjelaskan, sesungguhnya istighfar Ibrahim untuk ayahnya kerana Azar berjanji untuk beriman dan meninggalkan ibadah kepada patung. Imam Al-Qurtubi ataupun dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan dekat sini bila mana Nabi Ibrahim ini meminta agar ayahnya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Permintaan itu, istighfar Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim minta ayah diberikan keampunan untuk ayahnya kerana apa? Kerana ayahnya itu pernah berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayahnya pernah berjanji akan meninggalkan, kita kata, sembahan kepada patung-patung ataupun berhala-berhala. Setelah ia mati kafir, maka selepas ayahnya itu last kali mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim meninggalkan istighfar untuknya. Maka selepas ayahnya itu meninggal dalam kekufuran, tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kesudah, maka selepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istighfar ataupun meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ayahnya itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita dapat belajar dalam ayat yang kedua dan ketiga yang kita tengok pada petang ini, di antara kita kata perkara yang perlu sama-sama kita ingat, yang perlu sama-sama kita hayati, yang perlu sama-sama kita jadikan dia sebagai kita kata usaha yang sangat-sangat penting, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdakwah ini, bila mana kita nak mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mengajak siapa-siapa pun lah, kadang-kadang kita akan mendapat respon yang tidak baik. Kadang-kadang kita mendapat, kita kata, respon yang menyebabkan kita ini rasa sakit dalam hati kita. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita melalui kisah Nabi Ibrahim ini, sebagai seorang pendakwah, kita nak kena banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, dan berdoa juga untuk orang yang kita nak ajak kepada kebaikan, nak ajak kepada, kita kata, keimanan, nak ajak kepada, kita kata, kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di sana jangan kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa itu senjata bagi orang mukmin, senjata bagi pendakwah. Maka Nabi Ibrahim kata dalam ayat yang Allah sebut dalam ayat yang ke-48 ini, dan aku akan menjauhkan diri darimu, dari ayah, dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Akan terus berdoa. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maknanya Nabi Ibrahim terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada ayahnya. Sehinggalah akhir, bila mana ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mati dalam kekufuran, maka selepas itu
Nabi Ibrahim tidak lagi memohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keampunan kepada ayahnya seperti mana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Setelah ia mati dalam keadaan kekufuran, iaitu ayah Nabi Ibrahim, Ibrahim meninggalkan istighfar untuknya ataupun untuk ayahnya. Muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan, itulah dua bahagian yang dapat sama-sama kita tengok pada tengah hari ini ataupun pada petang hari ini, iaitu bahagian yang kelima tentang jawapan Azar kepada anaknya Ibrahim dalam bentuk bantahan. Kemudian kita melihat bagaimana jawapan Ibrahim terhadap bantahan ayahnya. Ibrahim tidak membalaskan, kita kata, kejelikan dengan kejelikan, tetapi membalaskan kejelikan dengan kebaikan, dengan ucapan yang baik, dan tidak melanjutkan lagi perdebatan dengan ayahnya. Mudah-mudahan dengan kita kata 3 ayat yang sama-sama kita baca pada petang ini daripada surah Maryam ayat yang ke-46, 47 dan 48, insya-Allah dengan 3 ayat ini mudah-mudahan akan menjadi bekalan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, lebih-lebih lagi kita sebagai seorang da'i dan da'iyah, pendakwah yang sedang menggalas tugas yang telah pun diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita terus berusaha menggalas tugas ini sehinggalah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kita kata kuliah kita ini pada minggu hadapan, insya-Allah pada hari Khamis jam 2.30 petang, insya-Allah. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada saya. Saya mohon maaf daripada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, dan marilah sama-sama kita memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.